Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Amir sihat Alhamdulillah. Semoga lain kita okey Puan Roha. InsyaAllah. Ha, Amin. nampak Husna tu. Husna ada join kita. Terima kasih. InsyaAllah. Dia Nah, ada mana kampung ah? Semua orang balik kampung Okey okey. betul lah. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke bab 34 kapsul Allah sayang kita. Utamakan Hmm. yang halal. Jadi kita tak nak buang masa. Kita nak serah pada Puan Roham. Sebagai mukadimah, kita nak tahu kenapa Puan Roham masukkan bab utamakan yang halal dalam buku Allah sayang kita. Bismillah Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Assalamualaikum Cik Amir dan juga kepada penonton. InsyaAllah berjumpa kita lagi pada malam ini. Okey. Kenapa tajuk ini? Utamakan yang halal. Halal tu apa? Banyak kan? Tapi kat sini saya fokus kepada cinta lah. Cinta halal. Dan ada kaitan juga dengan couple ataupun berpasangan lah. Berpasangan ni maksudnya lelaki perempuan bercinta macam tu lah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini Cik Amir dan juga penonton, Masya Allah. Cinta tu adalah fitrah. Fitrah ataupun kita panggil anugerah lah, perasaan, satu rasa yang dianugerah oleh Allah di mana yang ada pada diri manusia sahaja. Di mana bila kata cinta tu kita nak kepada seseorang. Maksudnya cinta tu adalah rasa fitrah ataupun semula jadi. Di mana kadang-kadang ada orang sebut kan Cik Amir, rasa cinta tanpa disedari. Maksudnya tiba-tiba je ada kan. Itulah maksudnya kadang-kadang dari mata turun ke hati. Tapi kat sini saya nak ceritakan tentang macam mana, bagaimana Allah ni sayang kita. Sayang kita diberi kita rasa cinta dan rasa cinta itu ke mana kita salurkan. Kepada yang halal ataupun kepada yang haram. Masya Allah. Jadi di sinilah kita nak ceritalah Cik Amir. Itu sebagai mukadimahnya. Jadi kali ni kalau ikut bab 34 ni, Puan Roha kongsikan kisah anak Puan Roha nama Izzati. Waktu ni umur 14 tahun. Ni nombor berapa ni? Anak sulung ke ni? Nombor 2. Nombor 2. Jadi Yang kedua. Puan Roha kongsikan apa cerita kakak Izzati ni pasal utamakan yang halal. Bismillah Puan. Okey, terima kasih Cik Amir. Ketika ini dia baru usia 14, sekarang dah 16 lah. InsyaAllah tahun depan SPM. Okey, sekejap je masa berlalu. Okey, apa kat sini nak ceritanya, ketika itu suami saya dan dia lah nak hantar dia ke asrama. Masa tu belum PKP kan. Nak hantar ke asrama, ketika itulah suami macam papa dia tiba-tiba kata, papa hantar pergi sekolah untuk belajar ya, bukan untuk bercinta dan sebagainya. Kan biasalah ayah kan bebel lah sekejap. Lepas tu dia kata aman ada, tak ada dia kata. Okey, jadi kat sini saya nampak pertama ketegasan seorang ayah lah. Jadi sebagai ayah ni cubalah menjaga anak perempuan. Jadi kadang-kadang anak perempuan ni kita kata agak sukarlah sebab yalah anak perempuan kan banyak benda yang nak kena jaga dan sebagainya. Okay? Jadi yang kedua peranan seorang wali. Macam Cik Amir kalau ada anak perempuan, Cik Amir lah walinya. Wali tu maksudnya orang yang berhak. Wali tu maksud jaga kan. Kalau bahasa Melayunya. Bahasa Arab wali, waliyun. Wali tu bahasa Melayunya jaga. Jadi sebagai ayah, itulah yang dikena jaga kepada anak perempuan. Masya Allah. Jadi yang ni pun saya selit sikit sikit lagi Cik Amir. Dalam kisah yang bawah tu, dalam buku Allah Sayang Kita tu, saya selalu nasihatkan pelajar. Saya kata, saya buat analogi. Biasanya dengan pelajar ni saya buat analogi. Saya kata kepada pelajar, okey awak ada barang, contohnya komputer. Boleh tak kawan awak ambil komputer tanpa minta izin? Awak marah tak? Majoriti lah pelajar jawab marah lah kan sebab komputer tu kan mahal. Kalau nak pinjam, mesti kena minta izin. Jadi, saya kata kepada pelajar perempuan, okey awak pelajar perempuan. Kalau ada lelaki nak nak
nak berkawan dengan awak, awak tak suruh tak? Ataupun tanya tak ayah awak macam mana? Sebab awak ni hak milik ayah awak ni. Maksudnya awak ada wali, penjaganya ayah awak. Dia geleng kepala je. Okey. Kemudian saya tanya pelajar lelaki pula. Awak kalau pelajar lelaki awak ni, kalau nak kawan dengan perempuan, seorang perempuan, awak beritahu tak ayah perempuan? Majoriti lah. Tak ada lah segan lah ustaz, bla 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 kan. Jadi itulah saya kata sebenarnya awak ni perempuan hak milik ayah awak. Jadi seolah kalau awak ni betul-betul nak cari pasangan, seorang suami, beritahu pada lelaki kalau nak berkawan dengan saya, bagi nombor kontak ayah awak. Tengok lelaki tu berani tak? Kalau dia berani, maksudnya dia gentleman lah, seorang yang matang. Maksudnya itulah Cik Amir. Jadi daripada kisah itu saya fikir memang pentingnya kita kata pelajar perempuan ni menjaga diri dan di sebalik itu ada wali dia. Walinya siapa? Ayahnya lah yang berhak mengahwinkan anak perempuan itu. Itulah kisahnya dalam buku ini. Okay, so dalam bab utamakannya halal ni, kita bercerita tentang remaja dan cinta yang ibarat macam trend lah sekarang ni. Jadi puan sebagai ibu bapa, sebagai pensyarah, nak lagi nasihat lah kalau boleh puan kongsikan nasihat tentang perkara ni. Itulah puan. Okey, terima kasih Encik Amir. Saya dah biasa kan sebab dah mengajar di Politeknik ni, remaja kan, dah 21 tahun dah lama dah Encik Amir. Jadi macam-macam cerita lah. Pernah saya tangkap pelajar berduaan di tengah malam kan. Rupanya pelajar saya sendiri. Masya Allah. Jadi itulah ujiannya kan. Jadi kat sini remaja dan cinta memang tak dapat dipisahkan Encik Amir. Maksudnya bila remaja sampai tahap situ dia ada satu titik tu. Titik tu apa? Dia nak disayangi, nak dikasihi, senang kata nak bercinta lah. Dan dia rasa kadang-kadang dia rasa bangga sebab dia ada power ataupun ada makwa dan sebagainya. Masya Allah. Padahal tak sedap itu dosa kan. Jadi nak ceritanya Encik Amir, biasanya ada pelajar yang macam kita kan friendly dengan dia orang. Jadi dia orang tanya tu macam rapat. Dia rapat dengan kita. Jadi dia tak segan nak tanya soalan tu. Antara soalan yang tanya, pertama dia tanya tentang saya, tentang antaranya Ustazah boleh tak nak couple Islamik? Nak couple tapi Islamik. Tu soalan pertama lah. Yang kedua dia nak tahu. Tengah saya ngajar tu saja saya selit-selit bab couple remaja ni. Ada pelajar lelaki tanya, Ustazah macam mana nak tahu jodoh saya? Okey, nanti saya jawab. Yang ketiga, pelajar tanya ni dia tanya pelajar perempuan lah. Biasa kalau disegan dalam kelas dia personal dengan saya. Dia cakap, Ustazah saya ni ada ramai lah yang sukakan saya. Macam mana nak pilih? Kan macam-macam remaja ni. Ada satu lagi dia kata macam mana ditanya saya, Ustazah seronok tak kahwin? Masya Allah. Sampai tahap kahwin tanya. Okey. Yang pertama tu soalannya couple Islamik. Okey, saya tak jawab haram ataupun halal ke tak, saya tak jawab. Sebab kat sini saya suruh dia fikir. Okey, saya tanya dia balik, apa yang awak faham tentang couple Islamik ni? Islamik Ustazah, kita share hadis, kan? Lepas tu kita apa lagi? Kita share ayat Quran. Lepas tu mesej untuk bangun tahajud, solat jemaah. Okey. Kata, oh bagus lah kalau macam tu kan. Tapi saya tanya, okey masa awak terima mesej tu apa perasaan awak? Rasa berbunga-bunga ke? Rasa bahagia ke? Dan kalau si dia tu tak mesej awak rasa macam mana? Rasa macam kecewa lah kan? Kecewa, peras. Okey, itu yang salah sebenarnya. Sebab takut, bimbang, awak ni bangun tahajud, baca Quran bukan kerana Allah. Takut kerana manusia. Satu lagi ada setengah ni, remaja ni dia berubah sebab kehendak lelaki tersebut. Sebab dia kata lelaki tu suka saya pakai jubah. Dia suka saya pakai jubah, saya pakailah. Lelaki tu suka saya pakai telabur, saya pakailah. Okey, awak buat kerana siapa sebenarnya ni? Tiba-tiba lelaki tu ada perempuan lain. Maksudnya dia tak nak dengan awak. Macam mana? Adakah awak masih kekal pakai macam ni ataupun nak berubah? Sebab berubah ke asal. Sebab banyak saya dengar kisah-kisah wanita ataupun lelaki bila berubah kerana orang lain, kerana cinta, perubahannya tak kekal. Bila rasa frust, dia besar.
Itu kita kata tu okey. Kita kata itulah cabaran okey, sikit lagi Cik Amir. Ada yang tanya satu lagi soalan menarik ni Cik Amir. Bagaimana nak tahu jodoh? Dia tanya Ustazah, macam mana nak tahu jodoh saya? Dia kata, saya tak tahu, mana saya tahu kan. Jodoh tu kan rahsia Allah. Awak sendiri pun tak tahu jodoh awak. Jadi saya tanya dia, awak nak jodoh baik ke nak jodoh yang tak baik? Dia kata nak jodoh baik lah Ustazah. Okey, senang saja formulanya. Okey, ni formula ya penonton boleh salin. Masya Allah. Jadi kalau awak nak pasangan yang baik, awak kena jadi orang baik lah. Itu formula dia. Okey, jadi kalau awak ni orang yang baik, insya-Allah Allah bagi yang terbaik. Dan dalam Al-Quran kan disebut lelaki baik untuk perempuan baik dan sebaliknya. Masya Allah, mudah saja formulanya. Kalau awak rasa diri awak dah bersedia untuk kahwin, okey, cuba awak jadi seorang yang terbaik. Maksudnya kita jadi baik dulu, baru dapat pasangan yang baik. Itulah Encik Amir antara soalan-soalan yang pelajar ni suka tanya saya. Satu lagi tu pelajar tanya kan, seronok tak kahwin Ustazah? Dia kata seronok lah. Seronok sebab bila dapat pasangan yang bertanggungjawab. Kalau dapat pasangan tak bertanggung jawab, tak ada seronoknya. Sebab zaman bercinta dengan zaman kahwin tak sama. Dia sangat berbeza. Sebab kahwinan ni perlukan tanggungjawab. Kalau pasangan awak tak bertanggungjawab, tak ada bahagia kat situ. Masya Allah. Itu saja Cik Amir ya. Panjang pula cerita. Tak apa. Puan kaitkan bab couple, bab utamakannya halal, cinta halal ni dan juga kemanisan iman Puan. Jadi nak perkongsian Puan lah tentang tip untuk dapatkan kemanisan iman. Bismillah Puan. Okey, terima kasih Cik Amir. Okey, tip ni saya ada kongsi lah secara ringkas. Saya ada kongsi dalam bab ni terakhir itu 166 Okey. Iaitu Rasulullah SAW bersabda itu kan 166 kan. Betul. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka ia akan mendapat kemanisan iman atau manisnya iman. Masya Allah. Okay, yang pertama, sesiapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cinta daripada selain keduanya. Okay, jadi maksudnya kita mesti fokus lah. Kalau kita nak cari jodoh boleh. Tapi kita utamakan Allah. Allah suruh kita cari jodoh yang macam mana? Okay, yang baik, yang beragama, kita fokus lah yang itu. Jadi insya-Allah kita akan mendapat kemanisan iman. Okey, yang kedua, apabila dia mencintai seorang, dia hanya mencintainya kerana Allah. Masya Allah. Yang ni agak sukarlah. Sebab kadang-kadang bila tanyalah, kenapa awak nak kahwin? Macam-macam lah. Sebab jatuh cinta, sebab dia cantik, sebab dia handsome. Okey, memanglah kan, betul lah. Tapi kalau dia tak cantik macam mana? Sampai masa awak kahwin, tiba-tiba pasangan awak aksiden, kemalangan. Kemudian muka rosak, cacat, masih ada cinta tak? Dia terdiam. Jadi kat sini kalau awak cinta kerana Allah, awak nak kahwin, saya selalu tekankan dalam kelas, niat kerana Allah. Belajar, nak kahwin, nak kerja, semua kerana Allah. InsyaAllah Allah jaga. Dan rasa cinta itu kekal sebab awak kahwin kerana Allah. Awak bercinta kerana Allah. Awak nak dapat anak kerana Allah. Masya Allah. Jadi apa saja yang kita buat, lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah jaga kita dan kita akan rasa tenang, Cik Amir. Sebab apa? Sebab kemanisan iman tu dah ada. Dah ada dalam diri kita. Okey, yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi kufurlah perkara yang mungkin syirik. Sekarang banyaklah Cik Amir nak cerita. Perkara yang kita kata kufur. Kufur tu ke arah kekafiran ataupun syirik. Sekarang ni Cik Amir saya nampak ramailah umat Islam. Macam dia rasa dendam, benci, dengki kepada orang tu sangat banyak. Sebab mungkinlah dia ada rasa keimanan dalam hati dia. Jadi saya lihat hari ini terlalu ramai umat Islam ni suka apa? Sihir. Ni Cik Amir. Sihir ni maksudnya rasa benci, sihir. Rasa sakit hati, sihir. Rasa dendam, sihir. Dan saya dengar ada teknik baru pula ni. Sihir online. Maksudnya, faham tak? Dia macam ada, kita kan sihir kan bermain dengan jin. Jin ni kan adalah gaib. Dia bolehlah, dia pandai putar belik kat situ. Jadi Masya Allah, jadi hati-hati ya.
Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita buat itu syirik. Na'udzubillah. Jadi hati-hati pesanan saya kepada semualah. Hati-hati sebab daripada rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati itu lahirnya kufur tadi. Sebab dia tak sedar. Sebab apa dia benci, sebab apa dia dengki, sebab dia lupa itu nikmat daripada Allah. Kan biasa dendam, dengki, benci ni sebab apa? Sebab dia dengki, sebab orang tu dapat nikmat lebih. Jadi hati-hatilah sebab hari ini kita lihat penghayatan iman dalam diri umat Islam terlalu sikit. Terlalu nipis, Masya Allah. Jadi itulah Encik Amir, 3 lah kalau ikut hadis yang saya bahas dalam buku ni, 3 cara untuk mendapat kemanisan iman, Masya Allah. Okey Puan, kesimpulan. Utamakan yang halal. Bagi penutup, bismillah. Okey, penutup Rahim. Okey, jadi kat sini kita utamakanlah yang halal, terutamanya dalam hubungan lelaki dan perempuan. Jadi kita lihat ya, seorang lelaki dan seorang perempuan, dia kalau bolehlah akhiri hubungan tu dengan perkahwinan. Jadi kita nak hubungan yang haram tadi menjadi halal. Tetapi, ni kita kena jaga, tetapi sebelum dapat ataupun sebelum capai yang halal tu, kita kena jaga betul-betul yang haram tadi. Sebab ada setengah orang ni dah bertunang ni Encik Amir tapi terbabas. Terlanjur dan sebagainya senang. Jadi sebab apa? Sebab dalam fikiran dia kata, dah nak kahwin dah ni. Bulan depan je nak kahwin. Apa salahnya pergi makan berduaan, pergi shopping berduaan. Jadi takut-takut dalam ralik-ralik, dalam reka shopping segalanya terlanjur. Itu yang kita takut. Jadi kalau boleh pasangan ni lelaki perempuan simpan, jaga rasa itu, sabar sedikit, nikmati yang halal tu sepuasnya. Sebab apa Encik Amir? Kalau ikut kita panggil perumpamaannya, seorang macam kita berpuasa kan Encik Amir. Puasa tu kita tahan, walaupun lapar macam mana tahan. Nikmat yang paling besar tu ketika berbuka puasa. Air masak pun rasa sedap. Itulah kita kata nikmat kalau seseorang lelaki perempuan ni dia menjaga batas pergaulan sehinggalah dia sah. Masya Allah. Itu nikmatnya sangat besar. Okey, macam tu Encik Amir penutupnya. Jadi jaga diri. Semoga mendapat yang halal. Terima kasih Puan untuk perkongsian malam ni. InsyaAllah minggu depan, Sabtu malam, bab 35. Allah sangat baik. Tak silap ni tajuk asal buku Allah sayang kita. Betul Puan? Betul. Jadi special kita punya minggu depan ni. Capsule. InsyaAllah. Okay. Allah sangat baik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.